صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada pagi ini bila bersama-sama kita merafakkan rasa syukur yang tidak terhingga-hingga kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih memberi peluang dan ruang pada kita untuk kita bersama-sama menyelusuri tajuk demi tajuk yang diketengahkan untuk kita mendalami pengetahuan terhadap agama dan juga pengetahuan dan panduan dalam hidup kita, insya-Allah. Tajuk pada pagi ini ialah amalan pasca Ramadan yang dianjurkan oleh Haji Hashim dan Hajah Nurizan sekeluarga Seksyen 9 Shah Alam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa merahmati dan menikmatkan penaja kita dengan amal ibadat yang istiqamah sepanjang bulan Ramadan dan selepas Ramadan nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan urusan mereka di dunia dan juga di akhirat nanti. Mudah-mudahan daripada keturunan dan anak-anak mereka akan lahir orang-orang yang bertakwa, beramal-amal soleh dan jadi benteng pada agama pada hari depan. Amin ya rabbal alamin. Amalan pasca Ramadan. Sahadat Sayyidina Muhammad. Maknanya amalan selepas Ramadan. Selepas daripada Ramadan, amalan yang telah kita buat hendaklah kita pertahankan. Apa-apa saja amalan yang telah kita buat, kita pertahankan. Sehingga kita seolah-olah masih berada dalam bulan Ramadan. Sekalipun kita dah tidak lagi berada dalam bulan Ramadan. Pasal apa kita mesti meneruskan amalan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad
yang telah kita sedia buat dalam bulan Ramadan, kita mesti terus buat di dalam bulan Syawal dan bulan-bulan yang mendatang. Sebab kita kena terus melakukan supaya kita disebut hamba Allah. Hamba Allah ialah seseorang yang tidak mempedulikan hanya bulan tertentu sahaja dia melakukan ibadat. Hamba Allah ialah seseorang yang sentiasa beribadat sepanjang detik, masa, minggu, bulan dan ketika. Sahabat Sayyidina Muhammad. Sebab kita tahu bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala mencipta kita di dunia ni sebab Tuhan nak suruh kita buat ibadat kat dia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tidak aku mencipta jin dan juga manusia, melainkan aku hendak jin dan manusia melakukan ibadah kepada aku. Jadi macam mana seseorang yang hanya bulan Ramadan saja dia buat ibadat ataupun semangat buat ibadat, tetapi bila mana lepas Ramadan dah tak ada lah. Jadi orang tu ialah orang yang tidak tahu dan tidak memahami konsep mengapa Allah Subhanahu Wa Taala mencipta kita di atas muka dunia ni. Tuhan mencipta kita sebab Tuhan nak suruh kita buat ibadat kat dia. Sementara pula masalah Sayyidina Muhammad, orang yang buat ibadat hanya dalam bulan Ramadan, orang tu disebut dengan Ramadaniyun, orang Ramadan. Mai Ramadan pula dia pulun pula, mai Ramadan pula dia pulun pula. Jadi kita bukan Ramadani, kita ialah Rabbani. Kita ialah orang Tuhan. Kita bukan orang Ramadan. Kita ialah orang Allah. Kalau kita orang Allah, kita mesti sentiasa meneruskan ibadat sekalipun di mana kita berada, di bulan apa kita duduk, di mana sahaja kita berada, kita akan sentiasa melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam bulan Ramadan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita telah lebih ataupun teramat banyak ataupun terbegitu lebih kita membaca Al-Quran sebagai contoh. Ramadan ni dia bulan yang diberkati. Sekalipun di bulan lain, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita tak boleh melakukan seperti yang telah kita buat dalam bulan Ramadan. Sekalipun macam tu. Sebab Ramadan ialah bulan yang diberkati. Nabi kata, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kamu Ramadan, bulan yang diberkati. Jadi oleh kerana Ramadan adalah bulan yang diberkati, menjadikan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita sentiasa dan dapat melakukan agak lebih daripada bulan lain. Sebab Ramadan bulan yang diberkati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekalipun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bulan lain tak seperti Ramadan, tapi kita tetap melakukan walaupun tak seperti bulan Ramadan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagai contoh, mungkin kita boleh beramal lebih dalam bulan Ramadan, tapi bulan lain tak boleh. Tapi jangan tak buat sama sekali. Allahumma salli ala, itu maksud saya. Jangan sampai tak buat sama sekali. Maksudnya nanti bila mai Ramadan baru nak buat balik. Tak mahu macam tu. Jadi Ramadan memanglah kita boleh buat banyak masalah Sayyidina Muhammad. Sebab Ramadan bulan yang diberkati. Buka habis. Ambil kakak begitu. Masalah Sayyidina Muhammad. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Di Ramadan tak apa-apa. Buka. Jadi begitu yang saya maksudkan. Dalam makna yang lain kita telah menjadikan Ramadan
bulan kita nak buat ibadat dalam bulan lain. Faham tak maksud dia? Kita ni bukan ahli ibadat, jadi kita nak buat ibadat dalam bulan lain, jadi kita mula dalam bulan Ramadan. Kita jadikan permulaannya ialah dalam bulan Ramadan. Pakai contoh, dalam bulan Ramadan mungkin ada orang yang alhamdulillah sampai hari ini hari-hari boleh buat sembahyang sunat tasbih, bagi contoh. Esok bila habis Ramadan, masalah sana, mak cubalah buat mempertahankan tasbih hari-hari juga. Kalau tak boleh, buat selang-selang sehari. Tak boleh juga, buat seminggu sekali. Tak boleh juga, buat sebulan sekali. Maknanya kita jadikan asas kita melakukan ibadat bulan Ramadan. Jadi benda tu kita boleh langsungkan mengikut kemampuan yang kita mampu buat dalam bulan lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan kita harap insya-Allah mana tahu Tuhan nak bagi lepas Ramadan boleh buat hari-hari juga tasbih. Alhamdulillah, syukur. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Macam ayah ustaz, dia mula pada Ramadan sampai dia tak pernah tinggal seumur hidupnya, setiap hari sembahyang sunat tasbih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi dia dah menjadi rutin. Dia akan bangkit dalam 40 minit sebelum daripada asar, balik daripada sekolah, ataupun dia tidur lepas zuhur, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi dalam 40 minit ataupun tengah jam dia akan bangkit sembahyang sunat tasbih, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Begitu juga Al-Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kut-kut kita boleh jadi macam Pasumi kah? Sallallahu alaihi wasallam 5 kali hari, 5 kali sehari, 5 kali khatam Quran sekali. 5 hari khatam Quran sekali. 5 hari khatam Quran sekali. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, sebab segala-galanya telah bermula dalam bulan Ramadan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ataupun tak boleh renjak sikit, 6 hari sekali, tak boleh 15 hari sekali, tak boleh sebulan sekali, tapi kita telah memulakan di dalam bulan Ramadan. Itulah maknanya kita tak jadi Ramadani. Kalau Ramadan yang kita pulun, lepas tu habis Ramadan tak ada, tu dipanggil orang Ramadan. Saya pernah orang tanya satu soalan, ustaz nak tanya soalan Sayyidina Muhammad, kita ni tahajud ni kita tak boleh bangkit setiap malam ustaz no? Soalan dia, jawapan tu macam nak suruh saya kata ya, mengiyakan yang ditanya. Sebenarnya saya tak setuju dengan soalan dia. Dia kata pasal apa? Pasal apa kita tak boleh bangkit setiap malam mayang tahajud? Dia kata kalau kita bangkit setiap malam, kita tak rasa sedap dah tahajud. Oh, nak bangkit jarang-jarang lah. Makna apa? Dia bukan orang, dia bukan hamba Allah, dia hamba tahajud. Sedap bangkit, tak sedap tak bangkit. Maknanya kita ni tak ada masa, tak ada perkataan boleh kita kata sedap buat, tak sedap tak buat. Sebab kalau kita hamba Allah, kalau waktunya waktu tahajud, kita akan bangun. Sedap ke tak sedap ke, semangat ke tak semangat ke, tetap bangkit buat 2 rakaat. Mungkin kita dah biasa bangun pada pukul 4 pagi, 4.30 pagi untuk bersahur, masalah Sayyidina Muhammad. Bangkit juga lepas Ramadan esok 4 pagi, 4.30 pagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mayang 2 rakaat. Lepas tu tidur balik, sekali bangkit pula mayang subuh. Itulah biasa amalan yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bangun berqiyamul lail, kemudian di akhir qiyamul lail Nabi akan tidur sikit, lepas tu datang Sayyidina Bilal, gerak Rasulullah dah masuk waktu subuh. Boleh saya azan Rasulullah? Nabi kata silakan. Jadi itu maknanya segala-galanya telah bermula, dan kita mesti jangan berhenti buat bila mana kita dah habis Ramadan esok. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Maka begitu juga ibadat-ibadat yang lain. Dia macam orang pergi Mekah tak?
Di sini kita duduk di Malaysia, ada time kita pergi sembahyang jemaah, ada time kita tak pergi. Tapi bila di Mekah, setiap waktu orang sembahyang jemaah, kita pun pergi sembahyang jemaah, sebab orang sentiasa ke masjid sembahyang jemaah. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila dah balik Malaysia, teruskanlah amalan yang dah kita buat di Mekah tu. Kita dah sembahyang jemaah di sana, balik Malaysia terus bukan buat. Jadi begitulah Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Ramadan bulan yang diberkati, dan keberkatan Ramadan ni kita harap dia melimpah-limpah sehinggalah habis bulan Ramadan. Jadi keberkatannya masih kita rasa. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itulah yang dikatakan Ramadan ialah sebuah madrasah. Ramadan ialah sebuah sekolah, iaitu melahirkan insan-insan yang bertakwa. Seperti mana yang Allah sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah kata, wahai orang-orang yang beriman, difardukan puasa kepada kamu seperti mana difardukan puasa pada orang yang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, pastilah kamu akan mendapat takwa. Maknanya, kalau sungguh puasa kita betul, kalau sungguhlah puasa kita telah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berarti kita dah mendapat takwa. Mendapat takwa berarti mendapat rasa. Macam mana rasa menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dah rasa kehambaan diri melalui perhambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Sayyidina Muhammad, di takwa tu jadi bekal untuk 11 bulan yang akan datang. Maka sebaik-baik bekal ialah takwa. Maka sebab tu Allah kata, fatazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Maka buatkanlah bekal. Maka sebaik-baik bekal ialah takwa. Mana dalam tempoh 30 hari yang telah kita buat, amal soleh, puasa, qiyamul lail, tarawih dan sebagainya, Rasulullah Sayyidina Muhammad, bila habis Ramadan esok, jadi kita masih mengekalkan ibadat sebab kita telah berbekalkan dengan takwa. Ada seorang tok guru kami, Tuan Guru Haji Bakar Palestin. Segi dia bercakap semacam dia berqiyamul lail setiap malam 20 rakaat. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau macam tu dia mengekalkan 20 rakaat selepas Ramadan sembahyang tahajud, ialah berasaskan kepada 20 rakaat solat tarawih. 20 rakaat no, soalan Sayyidina Muhammad, kita nak dapat 2 pun gagah, dia 20 rakaat. Pasal dia telah buat 20 rakaat tarawih dalam bulan Ramadan. Agak-agak boleh pergi pada bulan puasa esok 20 rakaat tahajud, soalan Sayyidina Muhammad. Jadi insya-Allah kalau Allah mudahkan, kullun muyassarun lima khuliqa lahu, setiap orang tu diciptakan untuk apa ia diciptakan. Setiap orang tu dimudahkan untuk apa ia diciptakan. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala nak dia menjadi awliya Allah, Allah bagi dia mudah menjalani jalan-jalan awliya. Sahabat Sayyidina Muhammad. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala nak menjadikan dia seorang ahli ibadah, Allah mudahkan dia untuk menjalani hidup macam mana hidup sebagai seorang ahli ibadah. Jadi kita takut kalau Allah Subhanahu Wa Taala tak menjadikan kita hak macam tu. Na'udzubillah min zalik. Jadi kita timbang, kalau yang kita teruskan ialah kehidupan songsang, iaitu hidup tidak seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah sahabat Sayyidina Muhammad. Jadi itu harapan kita kepada kita semua, untuk kita sentiasa boleh beristiqamah sehinggalah habis ataupun selesai ataupun kita mengakhiri hidup ini. Jadi kita akan sentiasa boleh dapat beristiqamah.
Macam kita tengok macam mak-mak kita, tok-tok kita kan, time macam ni dia nak ambil wuduk, dia nak sembahyang duha. Jadi macam mana tengok, agak-agak tengok mak kita solat duha, kita rasa sejuk hati ya. Jadi begitulah masalah yang kita harapkan, itulah yang akan dilihat oleh anak cucu kita terhadap yang kita buat juga, insya-Allah. Subhanallah. Maka kita harap setiap amal yang kita telah buat dalam bulan Ramadan ni Allah terima. Salah sedang Muhammad, Allah terima dan Allah simpan di sisi dia jadi amal soleh kita yang akan jadi hujah untuk kita berdiri sebagai hamba dia di hadapan dia di akhirat esok, insya-Allah. Yang baik daripada Allah kurang saya sendiri. Mudah-mudahan pasca Ramadan yang akan datang ialah kita hidup seperti mana kita telah hidup dalam bulan Ramadan juga. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua hajat-hajat penajar kita biiznillah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan berkat depa Allah kabulkan juga semua hajat-hajat kita, semua tujuan kita di dunia ni dan semua tujuan kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.